Saudara, kita melihat bukan hanya pujian yang indah, 我们所看到的不只是美妙的赞美， tapi ada satu keindahan yang kita lihat bagaimana mereka konsisten berlatih dan menyuguhkan itu jadi pujian yang indah. 我们还没有看见的，就是他们在背后辛劳、持续的练习，使得这个能够成为一个美丽的服饰。 Dan saudara, saya rasa konsistensi itu adalah hal yang tidak mudah. 我相信持续不断是一件不容易的事情。 Di usia berapapun, kondisi apapun, mereka konsisten berlatih dan menyuguhkan pujian yang indah bagi setiap kita. 无论什么样的年龄，他们仍然持续的练习，使得能够呈现给我们的是这么美妙的赞美。 Sampai saya lupa maju khotbah. 我甚至差点忘记要到台上讲道了。 Karena itu sekarang kita berdoa, karena saya sudah ingat, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. 现在记得了，我们先一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi memuji Tuhan. 我们在天上的父，我们再一次的赞美你。 Kami memuji Tuhan karena Tuhan sungguh baik memberikan hari baru bagi setiap kami. 我们赞美你，因为你如此的良善，给我们每一个人有新的一天。 Kami memuji Tuhan karena Tuhan masih boleh selalu sudi bersuara membentuk setiap kami. 我们赞美你，因为你还愿意对我们说话，来塑造我们。 Betapapun kami tidak setia, Tuhan tetap setia bersuara menggandeng setiap kami. 无论我们如何的不忠心，但是你仍然忠心的对我们说话，扶持我们。 Karena itu kami percaya pada hari ini pun Tuhan akan bersuara sekali lagi bagi setiap kami. 因此，我们相信今天你愿意再一次的对我们说话。 Tuhan akan memakai kedua hamba-Mu baik yang berbicara maupun menerjemah. 求主帮助你这两位仆人，无论是传讲的，无论是传译的， Agar kami boleh menjadi sarana Tuhan untuk bersuara membentuk setiap kami. 我们能够成为神的工具，成为神话语的出口，来塑造你的众儿女。 Karena itu kami juga memohon Tuhan mampukan setiap kami untuk bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. 因此，我们也求神帮助我们，我们每一位能够专心的听，我们也听得明白。 Tuhan juga mampukan kami untuk boleh merenungkan, membawa firman-Mu sehingga kami bisa menghidupi firman-Mu. 并且求你帮助我们，让我们领受了你的话语，我们不断的思想，也将它活出来。 Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 这是我们的祷告，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, tema kita hari ini adalah hamba yang merdeka. 今天我们的主题是得自由的仆人。 Karena tema kita merdeka, jadi saya ingin memakai kemerdekaan saya untuk mengubah kalimat di belakangnya dari tema kita. 因此，我想把我们今天主题最后的一句有所改变。 Jadi hari ini agak sedikit saya ubah dari judulnya, yaitu hamba yang merdeka, lalu dikaitkan dengan aroma kehidupan dan aroma kematian. 就是得自由的仆人，后面有这个生命的气息，或者是死亡的气息。 Karena saudara-saudara, kata hamba dan merdeka adalah sesuatu yang sulit untuk dipadukan. 因为事实上，仆人与自由是很难结合在一起的词汇。 Tapi Paulus di dalam 2 Korintus dia mengaitkan dua hal ini untuk menunjukkan tugas setiap kita setelah merdeka. 但是保罗在哥林多后书，他将这两个词把它提出来，让我们看见我们身为神的子女，我们该如何在世上生活。 Karena itu saya ingin kaitkan tema kita hamba yang merdeka dengan apa yang dituliskan Paulus di dalam 2 Korintus 2. 因此，我将今天的主题就是得自由的仆人，跟保罗在哥林多后书第2章所说的，把它挂钩。 Di mana Paulus mengaitkan hamba yang merdeka itu dengan aroma kehidupan dan aroma kematian. 因为在这里，保罗怎么样将仆人得自由的仆人跟这个生命和死亡的气息怎么样结合？ Saudara, karena ayat ini tidak terlalu banyak, saya akan bacakan sekali dalam bahasa Indonesia, nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我将给大家用英语读，然后再用华语读。 Demikian firman Tuhan dengan tema hamba yang merdeka, aroma kehidupan dan aroma kematian.
Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah aroma yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, yaitu bagi mereka yang binasa, kami adalah aroma kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, kami adalah aroma kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. 得自由的仆人，生命与死亡的气息，在哥林多后书第2章12节，我从前为基督传福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。感谢上帝常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在上帝面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这的人就做了死的香气，叫他死；在那等的人就做了活的香气，叫他们活。这是谁能当得起呢？我们不像那许多人为利混乱上帝的道，乃是由于诚实，由于上帝在上帝面前凭着基督讲道。Saudara, sekali lagi kata hamba dengan kata merdeka itu sesuatu yang sulit untuk kita selaraskan. 再一次的提到仆人与自由，我们很难搭在一起讲的。 Bagaimana seorang budak dikatakan merdeka? 怎么能够说一个仆人有自由呢？ Bagaimana seorang yang merdeka kemudian panggilannya adalah menjadi hamba atau pelayan? 怎么能够说一个已经自由的人，我们还称呼他是仆人呢？ Saudara, mungkin karena kita itu memikirkan konsep merdeka itu sudah salah. 也许我们对自由的观念有错误了。 Biasanya kita menganggap sesuatu yang merdeka adalah kita itu bisa bebas melakukan apapun bahkan tanpa batasan. 因为我们对自由的观念，我们认为我们可以自由的做任何的事情，完全没有限制。 Sehingga ketika kita itu merdeka tapi kita itu memiliki batasan, kita dikatakan kita tidak sungguh-sungguh merdeka. 因此，当我们自由，但是有了界限的话呢，我们就会认为我们不是真正的自由。 Padahal saudara-saudara, apakah kebebasan atau merdeka itu sesuatu yang tanpa batas? 但是，是否所谓的自由是无限制的吗？ Saudara, ketika saya itu menggerakkan tangan saya ini bebas karena tidak sedang dibelenggu. 我如果现在能够动我的手，可以说我的手是自由的，因为没有正在被束缚。 Tapi saudara, ketika saya mengatakan saya menggerakkan tangan saya dengan bebas, saya tahu ada batasannya. 但是当我能够自由的挥动我的手，我自己知道说这是有限制的。 Saya bisa menggerakkan jari saya dengan bebas, tapi saya tahu ada batasannya, tidak bisa lebih dari ini. 我知道，如果我动弹我的手指，那个界限就是不能够超过我手指的范围。 Kalau saya mengatakan kebebasan adalah tidak boleh ada batas, kita paksakan, itu bukan bebas, itu patah. 如果我们说自由要无限制的话，当我动这个手指无限制的动的话，可能会导致折断。 Kita sadar ketika saya menggerakkan tangan saya dengan bebas, ada aturannya, ada batasannya sesuai rancangannya. 当我说我可以自由来挥动我的手的话呢，我们知道这个是有
规律的，是有次序的，使得我们能够按照被创造的功能来挥动这个手。Saya tahu mau sebebas apapun saya tidak bisa melewati batas dari batasan lengan saya ini. 我知道，无论我想多么自由来挥动我的手的话，那这个范围也只是在这个手能够的范围。Saya paksakan bisa berputar 360 derajat, saya harus segera ke klinik hidup baru. 如果我要勉强将它360度的旋转的话呢，我很快就要到诊疗所了。Jadi saudara, yang namanya bebas itu bukan puas melakukan apapun tanpa batas. 所以，所谓的自由，不是我们能够任意行所有的事情，没有限制。 Yang namanya bebas berkali-kali ditekankan dalam Alkitab, terutama oleh Paulus, justru tidak boleh melakukan seenak-enaknya hidup kita. 保罗好几次的强调，所谓的自由，并不代表我们能够任意妄为。 Bahkan dalam Galatia dia mengatakan hendaklah kebebasan itu membuat kita itu menjadi pelayan Tuhan. 甚至他在加拉太书那边提到说，我们的自由要能够使我们成为神的仆人。 Saudara, Paulus mengaitkan kemerdekaan itu dengan kita menjadikan kemerdekaan itu mengingatkan ada satu tugas menjadi pelayan Tuhan. 保罗提醒说，我们拥有了自由后，我们必须记得我们的一个很重要的任务，就是成为神的仆人。 Karena itu bagi saya kebebasan itu bukan tanpa batas, tapi bagaimana kita bisa memilih sebaliknya. 所以，自由不是没有限制，而是我们选择该有的限制。 Atau dengan kata lain kita bisa mampu berespon dengan tepat sesuai rancangan kita, panggilan kita. 换句话说，我们能够正确的回应，按照我们的神造我们的目的与呼召。 Saudara, ketika saya mengatakan saya jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pengurus yang baru ditahbiskan kemarin. 如果我说我是神的仆人，我是服侍神的，像上个星期刚刚案例的同工们。 Lalu kita mengatakan kita tidak punya kebebasan. 如果我们说我们因此没有自由， Itu berarti saya mengatakan saya tidak bisa tidak, saya harus menjawab iya jadi pengurus. 这个等于是说我没有选择说不，我必须要成为同工。 Tapi kebebasan adalah saya memilih iya meskipun saya bisa jawab tidak. 但是所谓的自由，就是说我选择，我答应了，不是跟拒绝就是排去拒绝。 Saudara, banyak orang mengatakan hamba Tuhan itu saya dipaksa Tuhan menjadi hamba Tuhan. 常常人家说当神仆，因为神勉强我。 Bagi saya itu kalimat yang salah karena saya bisa memilih tidak dengan kebebasan saya. 但是这个说法不是正确的，因为我选择成为神的仆人。 Bahkan hari ini pun saya bisa memilih untuk menyangkali panggilan saya dan berkata tidak pada Tuhan. 甚至到了今天，我仍然能够选择，我不愿意成为仆人，我选择说不。 Tapi saya memposisikan diri saya untuk meskipun bisa jawab tidak, saya memilih berespon yang benar, yaitu iya. 所以，我今天即使我仍然有自由选择说不，但是我选择正确的回应，对神说愿意。 Karena itu saudara, banyak hamba Tuhan itu dijengkelin sama jemaat. 虽然神的仆人常常要受会友们的气， Kalau ditanya apa bilang tunggu suara Tuhan, cari suara Tuhan. 如果说要寻求神的旨意， Dan kita dikatakan tidak tegas. 我们说我们不够坚定， Kita dikatakan pelin-pelan dan suka bimbang. 常常会友会认为我们是优柔寡断，不能够拿主意。 Saudara, justru itu yang juga sedang dialami Paulus pada ayat yang tadi kita baca. 这也是保罗在刚才我们所读的经文当中他所经历的。 Paulus tuh seringkali diragukan kerasulannya karena pelayanannya sering penuh kebimbangan. 保罗常常被质疑他的使徒的身份，因为他在服事当中，他常常会显示出没有明确的决定。
Bahkan dia dikatakan ketika tiba di Troas, pelayanannya begitu membuahkan hasil, Tuhan membuka jalan, tapi dia tetap merasa bimbang, tidak tenang. 这边谈到说，他到了特罗亚，他在那边的服事看起来很成功，但是神有另外的呼召要他到别的地方，但是在这件事情上，他有一点犹豫不决。 Karena dia mengirim Titus untuk mencari kabar orang Korintus dan dia belum berjumpa kembali dengan Titus. 因为他已经差派了提多到哥林多那边去，但是要带消息的提多那个时候还没有回来。 Dan Paulus menuliskan dari situlah kemudian dia minta izin untuk meninggalkan pelayanan yang luar biasa di Troas ini. 所以保罗他在那边在特罗亚，他向那边的人就是要道别。虽然他在那边的服事这么的成功。 Dan saudara kita tahu Paulus kemudian dituduh kerasulannya itu diragukan dan dia itu tidak punya pimpinan Roh Kudus. 所以保罗的使徒的身份被质疑，并且说他没有圣灵的带领。 Tapi Paulus itu punya kebebasan untuk memberikan respon bagi jemaat yang meragukan dia. 保罗对于那些质疑他的会友们，他有自由选择他的回应该如何。 Karena itu Paulus kemudian berhenti tidak menjelaskan lebih lanjut, nanti dia jelaskan di ayat berikutnya lagi. 所以保罗那个时候选择，他就在那边打住，因为接下来的经文我们看见他是如何的回应。 Dan pada bagian ini dia menunjukkan dengan kebebasan itu bagaimana dia berespon. 因为保罗要显示出他所拥有的自由，他怎么样选择回应。 Dan saudara kita melihat bagi Paulus itu dia menekankan satu hal yang penting dalam bagian ini. 所以我们看见在接下来的经文，保罗强调了一件很重要的事情。 Saudara kalau kita menjadi Paulus, jika kita itu melayani dengan luar biasa kemudian diragukan oleh jemaat, 我们如果是保罗，在服事上已经这么的有果效，但是会友们却质疑。 cara paling gampang adalah kita tunjukkan siapa kita. Saya betul-betul rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan. 最容易的方式就是我们显示我们的身份。 Dan saudara, bukankah itu yang seringkali terjadi di dalam pelayanan kesaksian banyak orang Kristen? 这也是在许多基督徒他们在做见证的时候，我们可以看见这一点。 Itu pola yang saya sebut dengan pola itu kita melayani atau bersaksi sebagai aura. 这个这样子的做见证，我把它称之为这个是我们的气场。 Di mana setiap kita itu menunjukkan pancaran kita karena kita dipanggil sebagai terang dan kita menunjukkan pancaran itu sebagai aura. 我们在做见证的时候，我们显示出神呼召我们要成为光的这一点，所以我把它称之为气场。 Saudara, memang betul Alkitab berkata kita dipanggil sebagai terang dan terang itu tidak mungkin menyala lalu diletakkan di bawah gantang. 的确，在圣经中，呼召我们要成为光，并且光必须放在灯台上，不可能把它藏在斗底下。 Tapi saudara, hati-hati ketika kita itu memancarkan terang kita, ketika kita semakin memukau, terang kita akan menutupi yang lain. 但是我们在这件事情上要非常的谨慎，因为当我们显示出我们这个光的时候呢，可能这个光到了一个程度会遮盖其他的事物。 Karena itu ketika kita memancarkan itu sebagai pelayanan kita aura, kita tuh cuma memancarkan diri kita. 如果我们身为神的仆人，但是我们在彰显光的时候只彰显自己的话， Yaitu kita menunjukkan siapa kita, talenta kita, dan kuasa kita. 我们显示出我们是谁，我们的恩赐，我们的权柄。 Karena itu banyak kita mendengar kalimat, coba lihat kalau tidak ada saya, gereja ini mau apa? 所以我们常会在教会中听见说，如果没有我的话，这个教会该怎么办？ Seolah-olah saya ingin menunjukkan pada jemaat, lihat pancaran saya yang begitu hebat. 好像要对众人说，你看我显得这个光如此的耀眼。 Saudara, memang kita dipanggil sekali lagi menjadi terang, kita dipanggil menjadi model. 的确，我们被呼召要成为光，要成为榜样。
Tapi kita juga sekaligus diingatkan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. 但是同时，圣经也提醒我们不要去偷窃神的荣耀。 Saudara, ketika pelayanan kita itu sebagai aura, kesaksian kita sebagai aura, mudah sekali kita itu terpeleset untuk mencuri kemuliaan Tuhan. 当我们的服侍，我们正在彰显自己的光，发挥自己的气场的话呢，我们很容易陷入偷窃神的荣耀的罪。 Meskipun Paulus paling mudah lakukan ini, menunjukkan otoritas dia, meminta orang menghormati dia karena siapa dia. 保罗在我们所读的经文那一边，他最容易解决的方式就是向质疑他的会友显示出他是谁，他的权柄。 Tapi orang yang bersaksi atau melayani sebagai aura kadang itu lupa kuasa siapa yang memampukan kita. 但是，当我们要以这样子的自己的气场来服侍的话呢，我们常常会忘记谁是真正掌权的，我们的力量来自于谁。 Lupa fokus pelayanan ini untuk siapa. 我们忘记我们服侍的焦点是为了谁。 Saudara, kalau pernah liburan nyepi itu di Bali, 如果我们曾经在巴黎捏币的这一天度假的话， saya pernah nyepi di Bali, semua lampu harus dimatikan. 我曾经在巴黎捏币的时候呢，我发现那一天所有的灯必须熄灭。 Dan saudara, ketika kita memandang di langit dan tidak ada satu lampu pun yang dinyalakan, 当我们在四周围没有灯光，然后我们望向天空， tidak ada polusi cahaya sedikit pun yang menutupi langit, 天空没有一点光的污染， kita baru sadar bintang itu ternyata sangat banyak, bahkan tampilannya tuh mirip pasir di pantai. 我们就会发现，其实天空显示出的星星如此的繁多，甚至像海边的沙一样。 Biasa yang kita lihat itu cuma bintang-bintang yang begitu terang, tapi kita sulit melihat yang titik kecil begitu banyak seperti pasir di langit itu. 通常我们能够看见的就只有一些比较亮的星星，我们却忘记，其实天上的星星像海边的沙一样的多。 Karena terlalu banyak pancaran terang aura yang menutupi terang yang sebenarnya itu. 为什么呢？是因着有许多光的污染，就是光的气场来遮盖住这一切星星的显示。 Apalagi kita yang di Jakarta, bintang apa aja mulai lupa, jarang lihat. 甚至我们住在雅加达，我们都忘记抬头望星星了。 Sampai anak saya kalau berlibur ke Malang itu, wah Pak bintang. Ini anak kampung atau anak kota ini? 我的孩子到马郎度假的时候，他会惊讶地说：“爸爸，你看星星。”我正在怀疑他是从乡下来的，或者从城市来的。 Karena terlalu banyak polusi cahaya, mal memancarkan sinar, gedung memancarkan sinar, kita tertutup, tidak pernah bisa lihat terang yang sesungguhnya. 我们住在雅加达，有太多的高楼大厦，有很多的灯光，把那些星星的光都遮住了。 Saudara, ini pola pelayanan yang pertama ketika kita begitu memukau, pancaran kita ini berpotensi menutup pancaran Tuhan. 所以，当我们的服侍、我们的气场太过显亮的时候呢，我们就不自觉的，我们遮住了神的荣耀。 Hamba Tuhan semakin memukau, jemaat mengidolakan dia lebih daripada Tuhan. 当一位神仆他的气场如此的有影响力，使得会友们只看见他，却忘记背后的基督。 Karena itu puji Tuhan, hamba Tuhan seperti saya, auranya tidak kayak hamba Tuhan. 所以像我这样子的仆人，我的这个气场没有像神的仆人， Jadi sulit mencuri kemuliaan Tuhan karena auranya tidak ada aura hamba Tuhan. 很难能够偷窃神的荣耀，因为我根本没有神仆人的气场。 Saudara, karena itu kita tidak cukup kita memamerkan pancaran kita, siapa kita, talenta kita. 我们不能够只是说显示说我是谁，我们的恩赐。 Paulus menunjukkan pola pelayanan yang lain. 因为保罗在这里要我们显示出的是服侍的另外一个模式。 Di tengah-tengah penolakan itu dia mengatakan syukur bagi Allah. 在会友拒绝他的时候，保罗却说感谢上帝。
Karena di dalam Kristus telah membawa kami itu di dalam arak-arakan kemerdekaan, kemenangan perang itu. 因为在基督里已经让我们可以夸胜了。 Dan kami itu diundang ikut di arak-arakan tersebut. 并且神邀请我们在这个得胜的队伍里进行， Dan melalui kami yang diundang ikut pesta kemerdekaan itu, Tuhan itu menyebarkan aroma pengenalan akan Dia. 并且当我们夸胜了之后，神让我们能够显示出它的香气。 Saudara, ada pola kedua yang Paulus itu kenalkan, bukan aura tapi aroma. 在这里，保罗他指出的不只是气场，而是气味。 Saudara, satu pihak aroma itu mirip seperti aura, ada pancarannya, ada yang dikeluarkan. 我们看见说，这个气味跟气场很相似，因为有发出的， Tapi sifatnya itu sangat berbeda. 但是发出的性质完全的不同。 Yang pertama, aroma itu setidaknya membantu kita itu untuk mengingat sesuatu. 因为气味会让我们记得一些事情。 Saudara, karena itu pada zaman dulu ketika mereka itu sampai di dalam melakukan perjalanan, 以前的人，当他们要远行的时候， mereka itu kemudian memberikan korban persembahan, memberikan korban bakaran untuk melambangkan ada kehadiran ilahi di sana. 他们就会献祭来显示出神的同在。 Karena aroma itu membawa kita untuk mengingat sesuatu. 因为献祭所产生的这个气味，让我们记得有这么一些事。 Saudara, mirip jika kita itu masuk di dalam sebuah toilet, lalu toilet itu diberikan aromaterapi, baunya itu green tea. 如果我们进入厕所，然后厕所里放了一些绿茶的香气的话， Tujuannya biar kita masuk itu kita tidak merasa mengingat bau yang busuk. 放这个香气的作用，让我们进到厕所，我们就不至于记得厕所的臭味。 Tapi kita bisa masuk di dalam damai dan merasa seolah-olah di kebun green tea. 而是我们进到厕所的话，我们似乎进到绿茶园一样。 Dan kita bisa melakukan kegiatan itu dalam damai, sejahtera, dan jangan berbuat dosa lagi. 使得我们在如厕的时候可以很安详的不再犯罪。 Kita mengingat sesuatu dengan bau itu, kita merasa kita sedang diantar ke tempat lain. Kita mengingat satu ingatan khusus dari bau tersebut. 我们闻到一个气味，我们就会想起一些事情。 Karena itu beberapa dari kita itu ketika mencium bau sesuatu kita mengatakan, wah baunya mirip seperti kampung halamanku. 所以有些人闻到一些气味的时候，他会很自然的说出：“啊，这个气味跟我家乡的味道很像。” Meskipun kita tidak sedang berada di kampung kita, kita memiliki ingatan dari aroma tersebut. 虽然当时我们的人不在自己的家乡，但是这个气味让我们想起了我们的家乡。 Saudara, apakah pelayanan kita, kesaksian kita membuat orang mengingat penyertaan Tuhan? 所以，我们的服事是否有让人想起神的同在？ Atau kita sedang menutupi, lihat saya tidak kayak kamu, saya bisa atasin ini, kamu kok manja. 所以，或者是说，我们是正在遮盖，让人家只是看见，你看我能够做到这一点，你为什么做不到？ Itu adalah aura, kita menunjukkan seberapa kita hebat dan orang lain seolah-olah tidak sehebat kita. 这是气场，我们正在显示出自己有多了不起，周围的人不像我一样。 Tapi apakah pelayanan kita bisa membuat orang mengingat kebaikan Tuhan? Betulkah tidak ada kebaikan ingatan yang baik tentang apa yang Tuhan sudah lakukan? 但是，是否我们的服事能够唤醒人家的记忆，让他们看见神的好、神的同在与帮助？ Karena itu Paulus mengatakan pelayanan dia itu bukan aura tapi aroma, keharuman Kristus. 所以保罗在说他的服事的时候，他不是在显示出他的气场，而是他正在说，散发基督的香气。 Sehingga dia berharap melalui pelayanan dia orang bisa mengingat kebaikan Kristus di atas salib. 所以
保罗希望借着他的服侍，人家能够想起基督在十字架的服侍。Dan saudara, aroma bukan hanya ingatan visual, ada satu lagi ciri khas aroma, yaitu aroma selalu membuat kita mencari asalnya, sumbernya. 香气，除了让我们一个感官的记忆之外，香气也让我们会好奇，我们会去寻找这个气味的来源。 Aura membuat orang berhenti ke kita sampai lupa lihat di belakang kita yang lebih terang. 如果气场只是让人家看见我，停止在这里，却忘记看我背后的力量，但是气味不是如此。 Aroma justru membuat kita itu memaksa orang mencari sumbernya. Siapa yang memancarkan itu? 气味反而是让人家去寻找这个气味的来源。 Saudara, saya kasih contoh. Jika saya misal masuk rapat di satu ruangan dengan jemaat, 举例来说，如果我进入会议室，会议室里有会友， tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap. 突然间有一个臭味， Saudara, kita tidak sedang langsung membahas bau apa ini. 我们不会马上说这是什么气味。 Biasanya yang langsung dilakukan adalah kita lihat sepatu masing-masing. 一般人一般会闻到这个臭味的时候，就检查自己的鞋子。 Ketika saya masuk ada bau tertentu, saya langsung sadar ini tidak enak. Yang respon kita lakukan pertama adalah siapa yang bawa bau ini. 一般来说，我们进入一个地方有臭味的话呢，我们马上想要知道这个臭味的来源从谁的身上来。 Kita cek sepatu kita, kalau bersih kita langsung percaya diri, memancarkan aura. 如果我们检查了鞋子，如果干净的话呢，我们马上就有气场了。 Ketika kita cek sepatu kita yang bermasalah, kita langsung undur diri, alasan sakit. 如果我们发现我们的鞋子踩到了臭味的话呢，我们马上退出去， Langsung pergi ke PV beli sepatu baru. 可能马上到鞋店买新鞋。 Saudara, yang namanya aroma selalu memaksa kita untuk dari mana asalnya. 所以气味常常会促使我们去寻找气味的来源。 Tapi saudara, Paulus tidak berhenti di sini. 但是保罗没有停止于此。 Paulus bukan hanya mengingatkan kita tidak boleh menghalangi pancaran Tuhan, 保罗不只是提醒我们不可以遮盖神的光， justru kita harus menjadi aroma, membawa orang mengacu pada sumber. 而是我们必须成为气味，来让人家来寻找神。 Tapi Paulus itu menggunakan analogi itu seolah-olah arak-arakan kemenangan perang, kemerdekaan. 保罗甚至将这个场景放在人家夸胜的队伍中。 Saudara, saat itu kalau bangsa terutama Romawi pulang perang, ketika menang perang, 那个时候，特别是罗马兵丁，他们打仗，打胜了回来， mereka seringkali mengadakan perayaan kemenangan perang. 他们常常会有这个战胜的庆祝。 Bukan hanya bunyi berisik, gemerlap itu juga nyata menunjukkan mereka sedang pulang setelah menang perang. 不只是在声音或者是在一些动作上来显示出他们已经战胜。 Tapi di dalam arak-arakan itu biasanya mereka membawa tawanan perang. Orang yang terus melawan mereka itu sekarang mereka arak pulang. 他们同时在队伍中那边也展示出他们带回来的俘虏，这些俘虏原来是抵挡他们的，现在却成为了他们的俘虏。 Dan mereka juga memamerkan harta rampasan dari orang yang sudah dikalahkan ini. 并且他们展示出他们打败的敌人，他们掳掠来的财物。 Dan disitulah kemudian mereka tuh arak-arakan itu biasanya disertai dengan memberikan korban bakaran. 并且在这个战胜的队伍当中，通常也有祭物。 Mereka membakar dupa sehingga aroma itu tercium dalam jarak yang begitu jauh. 他们常用一些香料，使得这个香的浓气从远处都可以闻到。 Sehingga ketika orang itu berada di jauh tidak bisa masuk di dalam arak-arakan itu, setidaknya dia mencium
aroma arak-arakan kemenangan perang ini. 用这些香气的作用，使得人家如果不能够亲眼看见这个战胜的队伍的话，在远处至少他们能够闻到这个香气。 Dan aroma ini adalah sukacita bagi kita warga negara itu karena perang sudah dimenangkan. 这样子的气味，使得当国的国民他们知道这是战胜的喜气。 Tapi sekaligus duka cita bagi tawanan perang karena sebentar lagi mereka akan dieksekusi mati. 但是同时，对这些战败的俘虏，是一个悲哀的气味，因为很快他们就要被处死。 Karena itu Paulus dengan spesifik mengatakan kita ini bau aroma kemenangan dari Kristus ini. 所以保罗在这里指出，我们身为神的子女，我们是基督战胜的香气。 Bagi yang diselamatkan kita ini bau kehidupan, aroma kehidupan. 我们已经蒙拯救的，我们是得救的香气。 Tapi bau yang sama ini bagi orang yang menolak ini adalah bau aroma kematian. 但是对于拒绝这个得胜香气的人，对他们来说，这是灭亡的气息。 Saudara, dengan kata lain Paulus itu mengingatkan ada satu lagi ciri khas aroma. 在这里，保罗又在指出另外一个气息的特征， Bukan hanya membangkitkan visual imajinasi kenangan bagi kita, 不只是说会提取我们的记忆， bukan hanya membuat kita mencari kepada sumber, 不只是让我们去寻找来源， tapi aroma juga membuat kita tuh ingin menyatu atau berpisah. 气味仍然气味还有让我们愿意合一或者是脱离。 Saudara, ada sebuah buku ditulis oleh seorang filsuf mengatakan aroma itu begitu penting terutama bagi wanita. 有一位哲学家，他在书上那边提到说，特别对女人来说，气味非常的重要， Karena itu mereka rela bayar mahal untuk parfum. 所以女人愿意付很贵的代价来买香水。 Yang saya pikir agak aneh, bukan bayar mahal untuk parfum, bunganya aja langsung dioles-olesin. 我很奇怪，为什么付这么贵的钱买香水，就用花马上涂在身上？ Tapi kata buku itu mengatakan karena para wanita tanpa sadar itu menyadari ciri khas dari aroma. 在那本书提到说，女人有这样子的天性来辨识香气的特征。 Aroma itu bisa menyatukan, bisa memisahkan. 这个香气能够使人家合一，或者是分离。 Lalu buku itu memberikan contoh, jika wanita tidak terlalu cantik tapi aromanya harum, pria itu kepingin dekat dengan dia. 在那边书上提到说，如果一个女人长得不怎么样，但是她的身上却发出宜人的香气的话呢，就会吸引男人来接近她。 Sebaliknya buku itu mengatakan, sebaliknya kalau wanita terlalu cantik tapi aromanya juga terlalu busuk, 反之，如果一个女人长得很漂亮，但是身体的气味却非常的臭， ini kata buku itu bukan saya yang ngarang. 这是那本书所说的哦，不是我。 Dia bilang secantik apapun, para pria pasti akan melarikan diri dari hadapannya. 如果有这样子臭的气味的话呢，男人就会远而避之。 Bahkan ketika kita mencium bau itu, kita akan ingatan visual muncul cewek itu dan kita ingin menjauh dari dia. 如果我们闻到臭味的话呢，我们就会想到那个发出臭味的女人，然后我们想要避开她。 Aroma kematian. 灭亡的香气。 Saudara, yang namanya aroma bau itu memang ada dua sifat, bisa menyatukan, bisa juga memisahkan. 所谓的气味能够让我们合一，或者让我们离开。 Karena itu saudara-saudara, saya ingin memikirkan contoh yang paling tepat apa. Saya berikan gambar seperti berikut ini. 我一直在想什么是最适合的例子，后来我想到就是这个画面所显示的。 Saudara, durian itu aromanya yang sama, aroma yang begitu harum itu bisa menyatukan dan memisahkan. 我们知道榴莲所发出的气味会让一些人远离，或者让一些人趋近。 Ketika kita sedang khotbah tiba-tiba tercium bau durian yang menyengat itu, 如果我们在讲道的时候突然间有榴莲的气味，
kenangan saya visual itu langsung muncul. 我这个记忆马上就发出来了， Dan saya langsung noleh, dari mana asalnya? 我就会马上去看这个气味的来源是哪里。 Karena saya ingin segera menyatu untuk membeli dan memakannya. 因为闻到这个气味，我就很想去寻找、去买了来吃。 Saya ingin menyatu untuk mengecap kebaikannya. 我想要靠近来去尝它的美味。 Tapi saudara, bau yang sama harumnya ini ternyata bisa memisahkan untuk orang yang tidak suka durian. 但是同样的气味，对于那些不喜欢榴莲的人，他们会远远的避开。 Dan anehnya durian ini satu buah yang sangat unik. Orang yang tidak suka itu bukan cuma tidak suka, bahkan akan mual. 这个榴莲是一个很奇特的水果，不喜欢它的人，他们不只是想要避开，甚至他们觉得很恶心。 Bukan hanya aroma tidak enak, tapi aroma kematian bagi dia. 对他来说，这不只是臭味，这是死亡的气味。 Saudara, mirip seperti almarhum mama saya itu, dia tidak suka durian, padahal anaknya suka. 这个让我想起， Sehingga durian anaknya suka semua, mama saya, almarhum mama saya itu tidak suka durian. 我的妈妈她非常不喜欢榴莲，但是我却这么喜欢榴莲。 Sehingga kalau musim durian kami anak-anaknya pingin dibeliin sama papa, baru di depan pagar mama saya langsung lari muntah-muntah dia. 如果这个榴莲季节的话，我爸爸会买榴莲回来，一到家的那个门外，妈妈闻到这个气味，她马上远离，并且她会呕吐。 Mungkin kalau hari ini mama saya masih hidup dengar khotbah saya, dia akan bilang aroma kematian. 如果妈妈今天还活着，听到我的讲道的话，她说那是死亡的气味。 Padahal aromanya bukan seperti pete yang memang tidak enak, ini enak sebenarnya. 其实这个榴莲的不像那个臭豆一样，榴莲很好吃。 Tapi ternyata bagi orang yang memang tidak suka, aroma ini ancaman bagi dia. 但是对于不喜欢的人，这个气味对他来说是一个威胁。 Yang suka akan mencari, ingin menyatu. Yang menolak akan takut dan memisahkan diri. 喜欢的人想要靠近去尝这个味道，不喜欢的人想要远离，甚至觉得恶心。 Pelayanan kita akan menjadi sukacita bagi orang yang menerima, tapi juga akan menjadi ancaman penolakan bagi orang yang tidak menerima. 所以我们的服事对那些愿意接受的人是一个祝福，但是对那些拒绝的人，那个是一个威胁。 Tapi Paulus mengingatkan ketika kita merdeka, kita itu diajak ikut di dalam arak-arakan kemerdekaan itu. 但是当我们在基督里已经得自由了后，我们必须加入这个得胜的队伍里。 Dan bukan tanpa batasan, tapi kita harusnya tahu respon tepat apa yang kita harus lakukan. 自由不是没有限制，而是我们选择正确的回应。 Tapi Paulus sekaligus menutup dengan bagian ini, tapi siapa yang sanggup menunaikan tugas demikian? Tidak mudah. 但是保罗在这段经文，他这样子的解释，有什么人能够完成这个任务呢？这是不容易的。 Karena itu jangan tutupi Tuhan, tapi justru balik ke sumber yang memampukan kita menunaikan tugas itu. 我们不是将神的荣耀遮盖了，而是我们回到神的面前，使我们在服事中得力的。 Lalu dia membandingkan lagi, sebab kami ini tidak sama dengan banyak orang lain yang pakai firman Tuhan itu untuk cari keuntungan. 保罗在这里，他再一次的做比较，我们不像那许多人为利混乱上帝的道。 Yang menunjukkan dirinya sebagai aura, saya bisa firman Tuhan, lalu memanfaatkan jemaat untuk keuntungan dia. 他好像是正在传扬神的道，但是事实上他是利用会友来得到自己的利益。 Dan Paulus menutup, kami bukan seperti itu. 保罗在结束的时候说：“我们不像这样的人。 Kami berbicara atas maksud murni dari Allah, di hadapan Allah, kami aroma.
保罗说，我们在上帝的面前，我们是用诚实来服侍的，我们是散发基督馨香之气的。Saudara, dengan kebebasan kita, kemerdekaan kita, bagaimana kita bersaksi sebagai aura atau kita bersaksi sebagai aroma? 所以我们已经得了自由，我们在服侍神的时候，我们是显示出我们的气场呢，或者是显示出气味？ Apakah pelayanan kita cuma sibuk menunjukkan siapa kita tanpa kita lihat gereja ini mau jadi apa? 如果我们在服侍上只是要显示出自己的气场，却没有顾及到教会， Atau pelayanan kita itu memancarkan aroma yang membuat orang itu tanya, kenapa sih kamu mau pelayanan padahal sulit? 但是如果我们的服侍好像气味那样子，使得人家想要问说，你为什么愿意服侍？虽然在服侍中有这么多的困难， Dan kita dengan tenang menjawab, karena kami duren. 我们能够很淡然的说，因为我们好像榴莲， Kami ingin memancarkan aroma Kristus agar kamu bisa kembali pada sumber. 我们要散发出基督的香气，让你来归向基督。 Kamu bisa mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan selama ini pada hidupmu. 我们想要让你再一次的去记得这一向以来神在你的身上已经成就的事， Dan kamu bisa punya keinginan untuk menyatu ke sumber yang saya pancarkan itu. 并且这个气味能够让人家跟这个气味的来源合一。 Saudara, yang mana kita? 我们是哪一边呢？ Kiranya setiap kita boleh menjadi aroma bagi Kristus yang memancarkan keharuman kehidupan. 让我们每一个人都能够成为基督馨香之气。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan kesaksian dan pelayanan setiap kami. 我们在天上的父，我们要再一次的去思想我们的见证，我们的服事。 Kami yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kami dipanggil untuk memancarkan aroma Kristus. 我们已经蒙基督救赎的人，我们要散发出基督的香气。 Tugas yang tidak mudah, karena itu kami tidak dipanggil untuk menjadi aura. 这是一件不容易的事情，因此神呼召我们，不是要我们发挥我们的气场， Tapi kami dipanggil dengan kesederhanaan kami untuk mengajak orang mengecap kembali kebaikan Tuhan. 而是按着我们的有限，我们被呼召，要使人家去再一次想起基督的美善。 Mengajak orang untuk mencari sumber yang memampukan kami dan menyatu dengan sumber tersebut. 使得人在借着我们愿意去寻找这个香气背后的来源，并且愿意以这个来源合一。 Karena itu Tuhan, mampukan setiap kami untuk boleh menjadi aroma Kristus. 所以主啊，帮助我们，让我们每一个人能够成为基督的香气。 Yang ketika dunia mencium harumnya kehidupan kami, terpancar aroma kehidupan dari Kristus. 使得世人借着我们散发出基督的香气的时候，能够吸引他们归向基督。 Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. 这是我们的呼求祷告，是奉主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。